Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ini viral satu dua gambar yang berkaitan tentang Jabatan Amal PAS sedang solat di bahagian cerun ataupun di bahagian air terjun. Dan gambar-gambar ini viral lah. Ini gambar yang pertama dan ini adalah gambar yang kedua lah. Kita nampak keadaan kedudukan mereka itu tak berapa nak begitu selesa. Demikian juga kedudukan itu mereka duduk di tempat yang agak licin dan agak berbahaya jika dilihat dengan gambar semata-mata. Sahabat-sahabat, kita nak ulas tentang gambar ini pada hari ini. Pertama, agama kita adalah agama yang menitik beratkan daripada sudut keselamatan nyawa. Sehingga ia termasuk dalam salah satu daripada 5 daruriyatul khams ataupun kita sebut maqasidul khams. Memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, harta dan keturunan. Bahkan ia juga termasuk di dalam perkara hajiat, iaitu manusia memerlukan untuk jaga perkara-perkara ini bagi mengangkat kesusahan yang ada pada diri mereka. Sekiranya perkara berkenaan tidak diangkat, isu keselamatan tidak diangkat, ia akan membawa kepada padah kesusahan dan juga kesempitan. Dalam ilmu usul fiqh, perkara ini dibincangkan di dalam masalihun mursalah, menghalang orang daripada membahayakan keselamatan diri dan juga orang lain, termasuk di dalam isu masalihul mursalah. Sahabat-sahabat, ulasan ini tiada kaitan dengan apa-apa pertubuhan dan jabatan kerajaan maupun swasta. Secara peribadi, saya beranggapan bahawa jabatan amal yang kita tengok tadi, demikian juga rela dan juga pasukan JPAM dan sebagainya, merupakan kumpulan-kumpulan yang telah menjalankan kerja-kerja fardu kifayah, kebaikan dan juga kebajikan. Semoga Allah terus memudahkan urusan mereka dan meneruskan kerja-kerja kebajikan yang mereka sering lakukan. Saya suka apabila kumpulan-kumpulan yang berkhidmat secara sukarela kepada masyarakat ini, mereka menitik beratkan isu solat berjemaah. Saya sangat suka hal berkenaan. Moga-moga ia juga dapat diikuti oleh kumpulan-kumpulan yang lain. Kita bagi kredit kepada Jabatan Amal kerana menunjukkan satu perbuatan yang bagus kepada masyarakat. Bahkan selain gambar yang viral itu, ada lagi gambar-gambar yang lain menunjukkan kesungguhan mereka di dalam menjalankan khidmat kepada masyarakat. Kita kena tabik dalam bab ni, kita kena memberikan pujian kepada mereka terhadap hal berkenaan. Pun begitu, kawasan air terjun yang licin dan berbahaya adalah tidak sesuai untuk solat kerana membahayakan keselamatan. Kita pasti ada tempat lain yang lebih sesuai untuk solat, maka mendahulukan tempat berkenaan adalah lebih utama. Walaupun solat itu sah, solat itu sah jika menepati syarat-syarat sah solat, ia tetap makruh apabila melibatkan isu nyawa dan kawasan yang dipilih. Kaedah fiqh yang digunakan adalah kaedah yang berasal daripada hadis Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan. Di bawah kaedah ini, ada kaedah kecil yang lain atau disebut sebagai furu' kaedah, iaitu ad-darar yuzal. Kemudaratan mestilah dihilangkan. Dr. Mustafa Dib Al-Bugha di dalam kitab dia Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang telah diterjemahkan oleh Santai Ilmu Publication, anda boleh dapatkan di Shopee. Dr. Mustafa Dib Al-Bugha sebut tentang hal ini, iaitu wajib mengangkat kemudaratan yang berlaku. Demikian juga perlu berusaha untuk mengelakkan ia daripada berlaku. Kerana mengelakkan kemalangan daripada berlaku adalah lebih utama daripada membiarkan ia daripada berlaku. Oleh itu sebaiknya dielakkan untuk bersolat di tempat-tempat yang berbahaya seperti kawasan batu di air terjun yang licin dan seumpama dengannya. Bersolat di tempat yang lumpur, yang berlumpur dan tanah yang sedikit lecak serta berselut adalah lebih baik daripada kawasan berbahaya. Solat di situ sah, melainkan telah jelas wujudnya najis di kawasan itu. Jika tak jelas wujud, kita tak nampak najis berkenaan, tak ada bau najis berkenaan, maka kembali kepada hukum asal, iaitu setiap tanah di atas muka bumi Allah ini adalah bersih. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud. Nabi kata, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hamam. Muka bumi ini seluruhnya boleh dijadikan tempat untuk sujud melainkan kawasan perkuburan dan tempat mandi. Solat di kawasan air terjun boleh mengakibatkan kemalangan dan kecelakaan yang akan disesali kemudian hari. Demikian juga menyebabkan hilang khusyuk kerana bimbang keselamatan. Saya sendiri rasa bimbang dengan hal-hal seperti ini. Apabila ia masuk ke dalam sosial media, kita bimbang orang lain
mengikuti hal seperti ini, mereka solat di kawasan berkenaan dengan sembrono sehingga berlaku kecelakaan-kecelakaan yang kita tidak inginkan. Boleh jadi beberapa individu mendakwa bahawa ia solat di kawasan ini memang selamat dan tak bahaya pun. Tetapi berpegang kepada kaedah ad-darar yuzal, maka ia sepatutnya dielakkan. Apatah lagi apabila dibuat secara berjemaah. Kita boleh pasti untuk diri kita sendiri, tetapi kita belum boleh pasti keselamatan untuk orang lain. Betapa banyak kemudaratan yang telah berlaku akibat perkara-perkara berbahaya seperti ini. Ketiga, isu yang kita angkat ini bukan sekadar isu solat budi bukit, bukan sekadar solat di gunung. Demikian tentang salat yang kita tengok di dalam gambar tadi. Tetapi ia juga terpakai pada tempat-tempat yang berbahaya. Seperti di tepi highway, tempat yang kereta lalu lalang, tiada tempat berhenti, kereta tengah laju dan seumpama dengannya. Ia termasuk pada tempat-tempat berbahaya yang kita sepatutnya elakkan untuk salat di tempat seperti itu. Jika boleh dicari tempat yang lain, maka dahulukanlah tempat itu sekalipun mengambil sedikit masa. Tetapi, jika memang tak ada tempat lain dah, waktu salat pula dah begitu sempit, maka boleh kita memilih untuk salat di tempat-tempat berbahaya dengan kadar pergerakan yang semampunya atau semampu yang mungkin. Jika tak mampu untuk rukuk kerana dibimbangi akan jatuh, maka boleh salat tanpa rukuk dan sujud yang sempurna, tetapi hanya dengan membuat pergerakan-pergerakan yang minimal. Ingat, keselamatan nyawa sangat diberatkan oleh agama Islam, sehingga orang yang tidak rela kafir tetapi dia ancam bunuh dengan pisau dah letak dekat leher ni, juga dibenarkan mengambil keringanan kerana menyelamatkan nyawa. Apatah lagi perbahasan-perbahasan fiqah seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Jika anda dapat ilmu yang bermanfaat pada hari ini, jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jika anda mahu untuk memberikan sokongan kepada channel ini serta menyertai program-program khusus untuk member, klik butang join di bawah. InsyaAllah kita jayakan sama-sama projek memandaikan umat dengan ilmu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.